wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita sambung balik susunan ilmu yang disusun dalam kitab Minhajul Abidin. Sebab ilmu ni adalah ilmu ni mestilah didahulukan daripada amalan kita. Kemudian ilmu yang pertama yang perlu kita belajar adalah berkaitan dengan pegangan akidah. Ini yang pertama. Kemudian dalam kitab Minhajul Abidin ni dia adalah beri sakatan ataupun sukatan fardu ain tu setakat mana daripada ilmu tauhid. Kita maklum yang ilmu yang fardu ain kita belajarnya wajib atas tiap-tiap seseorang adalah ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Tu kita maklum. Kemudian daripada dalam ilmu tauhid yang banyak, yang panjang ceritaan dia itu setakat mana kau fardu ain disebut dalam kitab Minhajul Abidin. Setakat untuk mengesahkan pegangan kena Allah dan kena Rasul. Setakat yang mana kita boleh membezakan di antara pegangan-pegangan yang syubhah ataupun kesamaran dalam bab pegangan. Itu ada tahap fardu ain dalam ilmu tauhid. Yang selebih daripada itu adalah fardu kifayah. Di antara yang fardu kifayahnya halus-halus dalam ilmu tauhid, pecahan-pecahan dalam ilmu tauhid adalah fardu kifayah. Macam kita kata sifat 20 ni terbahagi kepada berapa sifat, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, itu semua adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi kalau kita kata payah nak beza mana fardu ain, mana fardu kifayah, mana secara mudah agak kita mengaji kitab sifat 20. Dalam tu cukup fardu ain, dan yang banyak lagi dalam tu fardu kifayah. Tapi kalau kita tidak tahu sukatan dia, kita sekadar mengaji kitab sifat 20, takut kadang-kadang kita tekan yang bukan fardu ain, kita tekan yang fardu kifayah, dalam keadaan kita fardu ain pun kucalana lagi. Kadang-kadang bila kita ngaji secara keseluruhan ilmu sifat 20, walaha di dalam keseluruhan ilmu sifat 20 ni bukan semuanya fardu ain. Kalau kita tak tahu setakat mana fardu ain, kita nak tekan hak mana? Kalau kita nak tekan belaka hak dalam kitab sifat 20 tu, lagi comel lah. Sebab kalau dak fardu kifayah, fardu juga. Kalau dak fardu ain, fardu juga, fardu kifayah. Tapi biasa hak fardu kifayah ni dia agak payah sikit. Kalau kita biasa belajar dah, orang yang kita biasa ngapa dah, kita tahu dah pecahan-pecahan, ada nafsiyah ada berapa, salbiyah ada berapa, mudah. Tapi kalau kita baru nak mengaji, tekan hak tu, ingat dulu hak ni. Hak sifat 20 ni nafsiyah ada berapa, salbiyah ada berapa, balik ngapa dulu, kita duk ngapa juga tu. Mari minggu depan dak masuk lagi ngapa pula sekali lagi. Walau tu bukan fardu ain, fardu kifayah. Bukan kita tambah fardu kifayah ni, tapi kita nak mengaji ni tekan fardu ain dulu. Mana secara kita kata tak tahu sukatan, kita belajar kitab sifat 20. Tapi dalam keadaan tadilah, hak mudahnya kita tahu setakat mana fardu ain, setakat mana fardu kifayah dalam ilmu tauhid. Tapi kalau ilmu tauhid itu kita selalu ulang, habis ulang, tak ada masalah lah. Kita bila berulang, hak fardu ain tu kita reti, kita pegang. Hak fardu kifayah pun kita mudah reti walaupun agak payah sikit. Bila kita pecahkan hak fardu ain hak mana, fardu kifayah hak mana, kalau orang biasa ngaji yang tak tahu mana fardu ain, mana fardu kifayah, dia kata kalau kira gitu kok mudah je lah sifat 20. Betul lah, mudah je. Hak dia payah tadilah pecahan-pecahan tu. Takluk tu gapo nama, takluk ni gapo nama. Hak tu payah dia tu nak faham, nak reti payah kata dia. Dah tu bukan fardu ain. Bila hak payah-payah tu bukan fardu ain, dia kata mudah. Memang mudah lah. Tapi kalau kita tak tahu mana fardu ain, fardu kifayah, kita ambil belaka, hak tu semoleknya ambil belaka lah. Sebab sekurang-kurang fardu kifayah. Tapi kalau kita baru nak mengaji, ambil belaka gitu, akhirnya berasa payah. Allah, payah sifat 20 ni. Sebab tu orang hak tak berani sifat 20 dia kata benar. Dia kata sifat 20 ni payah sehingga kan orang taraf universiti pun tak nak faham, dia kata. Hak tambah sifat 20 ni. Dia kata gitu, dia kata sifat 20 ni payah. Sehingga kan orang universiti pun payah nak faham. Hak payah tu bukan fardu ain.
Hak payah tu kebanyakannya fardu kifayah. Dalam sifat 20 pula istighna masuk berapa sifat, iftikar masuk berapa sifat. Kemudian kita nak tahu pula apa makna nafi, apa makna isbat. Misalnya duk kata la ilaha illallah tu, nafi hak mana, isbat hak mana, pening kitanya. Kata la ilaha illallah biar masuk tu sifat 20 dalam kata la ilaha illallah tu kok. Oh, nak masuk sifat 20 dalam kata la ilaha illallah kok. Orang ngatik 100, kita orang ngatik 2 3 lah barunya. Dan yang masuk dalam la ilaha illallah sifat 20 masuk dalam tu. Hak masuk ke ni? Hak masuk dalam la ilaha illallah sifat 20 ni hak tarah mana, makam mana, macam hak niat semayang tu lah. Dalam takbir tu saja aku semayang biar nampak hukum 13 dalam niat tu. Nampak hukum 13. Dan kita kata nampak hukum 13 stoko macam nampak tuku dapur stoko. Dan kita nak nampak orang ni. Dah tak nampak dia kata bilang lah. Oh, bilang 20 harakat takbir pun dah habis lagi nak takbir nak bilang hukum 13. Hak nampak stoko ni makam mana? Kita sebut kata aku nak semayang sudahlah. Dah semayang tu ke apa? Pergi masuklah hukum 13. Oh, kita tak boleh nak masuk hukum 13. Ketika kata saja aku nak semayang, tak apa dah. Ada kosok, ada ta'arud, ada ta'yin, sah dah lah. Macam tadilah la ilaha illallah nak masuk hukum sifat 20 dalam tu.